Mana lagi? Mana lagi? Good morning. Waalaikumsalam. Farhan Haziq left. Apa nama? Apa Morning, khabar sir. semua? Sihat ke? Baik. Dah makan ke belum? Dah. Ada ni. Sejuk tak sir sana? Bolehlah tahan. Sini sejuk gila tu. Ya, sini tu kat mana? Dekat Keramat. Keramat. Keramat memang lah. Keramat. Tanah Keramat. Mana Abdullah Fahim tadi aku tekan deny. Masuk pun. Okey, dah cukup korum. Alright. Kat Kedah banjir, tahu tak? Banjir teruk. Tahu sir. Tak tahu. Dekat Gurun. Gunung Jerai. Dekat Kau Yan. ni tak tahu. Yan, betul. Rumah Dah mak tak saudara. Mak saudara saya, apa nama, belakang rumah hilang. Rumah saudara Sungai. saya banjir. Kat mana mak saudara kau? Kat Yan. Oh, Yan. Ini kat Gurun. Habis belakang rumah. Belakang rumah dia sungai. Sungai sebelum ni sungai cetek je. Sungai Parah Buku Lali je. Datang air Gunung Jerai tu, nah ambil kau. Rumah-rumah hilang. Sikit je lah rumah hilang. Tapi Pakistan lepas ni teruk lah. Anyway, hari ni kita masuk tutorial je. 2. Dah habis jawab? Ada yang tak tahu. Okay. Kita bincang yang tak tahu je hari ni. Soalan mana yang tak tahu? Siapa yang tak jawab tu memang semua tahulah maksudnya. Siapa yang dah jawab dia tahu dia tak tahu. 15, Sorry, putus-putus. Apa? soalan 15C sir. 15. Soalan 15C. Okay. Orang lain? Ada soalan lain tak? Ah, 15C ni memang best. Lagi? 19. 19. C lagi? Dengan D. Tu je. Okay. Lain? Orang lain? Tak apa sir. Settle lah soalan ni. Ini yang susah 15 ni memang susah. Kau adalah orang lain yang soalan yang sebelum nombor 15? Tak ada. Semua dah buat dan dapat jawab. Tanpa masalah. Okay. Saya assume yes lah. Alright. So, kita bincang nombor 15. 15. Korang ada soalan depan mata tak? Kalau ada soalan depan mata, saya nak buka solution terus. So boleh buka solution. Orang lain ada soalan tak? Aku takut korang tak ada soalan. Semua soalan dalam phone. Payah. Okay, kita tengok soalan kejap. Lepas tu saya buka solution. Siapa yang tak ada soalan tu nasib korang lah. Aku dah cakap dah kena print soalan. Kalau tak print susah lah. Salah ni. Solution. Soalan. Cek betul. Oops. Alright, nombor 15 Okay. Ada roket. Roket tu naik, lepas tu dia turun bawah balik. Okay, mari kita lihat soalannya. A rocket is launched upward from the ground with initial velocity 35 meter per second, as shown in the figure. The magnitude of its acceleration is 5 meter per second. Suddenly, the engine breakdown at height h sama dengan 20 km from the ground. Neglect air resistance. Calculate speed of the rocket at height 20 km. Maximum height achieved by the rocket
time of flight of the rocket. Okay. So, dia cakap roket ni naik daripada bawah dengan velocity berapa dah tadi? 20 kot. Dengan velocity kejap. Velocity dia 5 meter per second. Salah. Velocity dia 35 meter per second. Alright. Lepas dia naik, waktu dia naik tu dia accelerate dia ada 5 meter per second square. Suddenly, bila dia sampai dekat edge tu, separuh perjalanan, bukan separuh lah. At certain height, edge, which is 20 km, enjin dia rosak. Bila enjin dia rosak, roket tu tak akan terus drop ke bawah. Dia masih akan ke atas. Sebab masih ada lagi, kalau bahasa kita panggil dia punya lajak kan. Kalau kita tutup kipas angin contohnya kan. Kita tutup kipas angin, bukannya kipas tu terus stop terus kan. Dia masih pusing. Perlahan-lahan sebelum dia stop. Samalah juga macam roket ni. Dia naik tu dia pecut, lepas tu enjin dia rosak, enjin dia dah tak function, dia masih naik ke atas tapi makin slow lah. Makin slow. Lepas tu dia sampai maximum height. Lepas tu dia jatuh ke bawah balik. Alright, so first of all, kita nak kena classify dulu. Ini case apa? Projectile ke? Linear motion ke? Free fall ke? Horizontal projectile ke? Ini case apa? Free fall. Ada sudut tak? 90 degree. Yes, sudut dia lah 90 degree lah. So, kalau sudut dia 90 degree, dia adalah free fall. Kalau dia free fall, kita tak payah consider cos sebagai lah. Okay, so dia free fall. Free fall simple je. So, bila sebut free fall, dalam kepala otak kita mesti ada satu benda. Kita sentiasa ada value acceleration. Okay. Dia mula free fall dekat mana? Free fall dia mula daripada bawah ke? Dia mula separuh perjalanan ke? Dia mula waktu dia jatuh sahaja? Dekat atas sekali. Wrong. Start dia daripada bawah. Waktu dia jatuh. Tak dari bawah dia free fall. Wrong. Tak dari dia jatuh. Tak dari dia jatuh. Wrong. Tak dari mana dia free fall? Walaupun nama dia fall, dia tak boleh ambil terus. Start dari jatuh lah. Tak, bukan. Dia mula dari mana free fall. Ya, betul. Start daripada enjin dia rosak, dia hanya bergantung kepada graviti. Waktu enjin dia tak rosak, waktu dia mula-mula naik sampai 20 km, dia ada enjin yang bagi dia pecutan sendiri. Okay, sebab tu dia bagi tahu pecutan dia adalah 5 meter per second square. Waktu ni, graviti macam seolah-olah, memanglah graviti ada pada dia, tapi graviti tu dapat diatasi oleh enjin. Okay, so waktu dia naik 20 km tu, acceleration ni adalah 5 meter per second. Bukannya 9.81. Bila enjin dia rosak dekat 20 km, waktu tu acceleration by engine dah hilang. Waktu tu lah graviti akan tarik sepenuhnya 9.81 ke bawah. Okay. So free fall bermula daripada 20 km naik ke atas sampai maximum height, kemudian jatuh bawah balik. Okay. Tu konsep dia dulu. Tak ada buat soalan lagi Baru kita kena faham dulu part mana free fall, part mana bukan. Boleh faham? Boleh sir. Boleh sir. Lepas tu kita tengok soalan dia. Calculate the speed of the rocket at height 20 km. Okay, so 20 km dekat situ lah dekat level H yang atas sikit tengah tu. Alright, so dia tanya velocity dekat situ. So apa maklumat yang kita ada? Senaraikan maklumat yang kita ada. Kita ada U. Mission velocity. Sekejap sir, kita tengah freeze screen ke macam ni? Kita ada U 35. Kita ada lah, tak, skrin saya memang tak gerak. Saya memang duk buka dekat roket ni je. Saya tak buka session pun. Ke korang nampak apa skrin saya? Hello?
Nampak roket. Buat roket, betul. Memang saya tunjuk roket je. Okay, so maklumat yang kita ada U. U dia 35. Lagi kita ada A Solution. A berapa? negative J. Aku baru cakap. Tak ada A dia 5. A dia Sebab 5. soalan ni dia minta sampai 20 km je. So waktu ni dia ada apa? Engine nya masih ada. So A nya adalah 5. Lagi kita ada H. H tu apa benda? S. Dia media. S. Displacement. Okay. S 20 kilometer kilometer. Tolong aware benda tu. Kilo. Kita unit, standard unit kita guna adalah meter, bukan kilo. So you kena tukar unit nanti. Alright. So kita ada S, kita ada U, kita ada A. Kita nak cari V. V dia. V. So kita pakai equation apa? V squared. Betul. V squared equal to U squared minus plus 2x. 2AS. Okay. So kita akan straight forward terus dapat jawapan lah. Betul. Ada siapa yang tak dapat tak? Hello? Hello. Dapat, Semua dapat? Dapat Should be dapat lah. Okay. Lepas tu kita buka solution lah. Jawapan dia adalah, apa jawapan dia? Apa dia punya speed? Hundred, whoosh, 448.6 meter per second. Alright? Itu soalan A. Soalan B. What is the maximum height achieved by the rocket? Okay. Nak cari maximum height, dalam kepala otak mesti ada apa? V equal to 0. V equal to 0. Okay, cuma sekarang ni kita nak cari maximum height. Kita dah tahu first part tu dah 20 km. Kita hanya perlu tahu lagi baki dia naik ke atas tu. Daripada engine rosak sampai dekat maximum height. So, kita ada pilihan. Kita nak ambil initial velocity tu dekat bawah ke initial velocity dekat engine rosak? Bawah. Kalau kita ambil daripada bawah sampai separuh jalan, dia pakai acceleration 5. Kalau dia pakai daripada engine rosak, dia akan pakai acceleration Kinetic. negative gravity. Okay. So you tak boleh ambil direct daripada bawah lah. You kena ambil daripada engine dia rosak. So sekarang dekat paras H 20 km tu, itu adalah initial velocity. So berapa initial velocity dia? Yang tadi kita kira ke? Berapa initial velocity dia? Kosong. Waktu engine dia, the moment engine dia rosak, berapa velocity dia? Kalau kosong macam mana roket tu naik atas lagi? So, velocity yang kita kira tadi ke? Betul. Kau faham tak aku tengah cakap apa ni? Sini pun dia tak Sir tulis nak gambar. tanya, Sir kan? Tanyalah. Sir nak tanya. Yang pasal pecutan tu kan, A dia, waktu dah rosak, dan dia still 5 ke? Waktu the moment dia rosak, bila sampai 20 km tu, engine dia rosak, A dia bukan lagi 5 lah. A dia adalah 9.81. Negatif 9.81. Oh. Faham tak? So, kalau kita bahagikan roket itu kepada dua bahagian, ini masalah bila skrin kecil ni. Aku terpaksa juga buka soalan tu. Okay. Engine dia daripada bawah, ada engine. Sampai dekat 20 km, engine dia rosak. So, kita dah dapat, waktu dia 20 km tu, velocity dia adalah 448 tadi. Kan? Sekarang ni, kita nak cari maximum height. Maksudnya, maximum height kita nak ambil daripada sini ni. Daripada level ni, sampai atas sekali. Lepas tu kita tambah je lah dengan 20 km. Kan? Betul tak? Betul. So, macam mana kita nak cari yang baki yang sikit tu? Maksudnya kita nak cari apa?
Dia punya H yang ada prime. Bukan H. Apa benda? Malah height. Kita nak cari S. S. Kita nak cari S. So apa maklumat yang kita ada? Gravity. Kita ada gravity. Initial velocity. Kita ada initial velocity. Berapa initial velocity? 444. Yes, 448. You kena anggap waktu dia dekat sini tu 448 dia punya initial velocity. Waktu tu je yang dia depend sepenuhnya pada gravity. Okay, so kita ada U, kita ada G, kita ada apa lagi? Maximum height. Kita ada final velocity. Berapa? Kosong. So kita nak pakai equation apa? V squared. V squared. Equal to U squared. Okay. Minus 2 GS. GS, betul. So V kita ada, kita gantikan dapat kosong. U kita 448.6 square minus 2 darab 9.81. Dapatlah baki yang sikit lagi tu. Bila dah dapat baki tu, kita kena tambahlah dengan 20. Betul lah. 20 kilometer. Alright. So jawapan yang kita dapat adalah 30.26 kilometer, betul? Betul, saya dapat 30 point. 27, okey lah. Orang lain dapat tak? Ada siapa yang tak faham lagi? Hello? Nak tanya yang ni kena convert jadi meter ke? Boleh convert? Sepatutnya convert lah. Sekali lagi. Sekali lagi. So dapat apa? Apa soalan tadi? So dapat berapa? Jawapan dia ke? Jawapan dia 30.26 kilometer. Kalau unit dia dalam meter 3,000 berapa? 30,260 meter. Betul ke? Hello? Betul. Alright, saya ulang lagi sekali. Kita nak cari height, maximum height. Okay, kita dah tahu separuh perjalanan tu jaraknya 20 km. Kita hanya perlu cari lagi separuh yang dekat atas. Separuh yang dekat atas tu, dia dah tak ada engine. Tak ada engine maksudnya dia dah start free fall. Bila dia start free fall, kita dah tahu gravity dia adalah acceleration, iaitu negatif 9.81. Alright. So kita nak cari dia punya S kan. Baki tinggi tu dia punya S, displacement. So displacement nak cari V, kita tahu maximum height V mesti sama dengan kosong. Initial velocity dikira daripada paras 20,000 km sebab pada waktu tu je baru dia pakai engine nya dah tak boleh pakai. Kita tak boleh ambil initial velocity waktu daripada bawah. Sebab kalau you ambil initial velocity daripada bawah, dia punya acceleration you tak boleh pakai 9.81. Nanti jadi pening lah, serabut. Okay, so kita pakai dekat dia start free fall. Dia mula free fall pada ketinggian 20,000. Sebab itulah kita punya initial velocity adalah ketika dia diparas 20 km. That's why initial velocity dia sama dengan final velocity dia waktu mula-mula tadi tu, iaitu 448.6. Okay, kita masukkan dalam equation. Kita dapatlah baki ketinggian dia tu adalah berapa? 10.26 kilometer. Okay, lepas tu kita pun tambahlah dengan daripada bawah tu 20 km. So kita dapat total ketinggian adalah 30.26 km. Ataupun you boleh jawab dalam meter lah. Okay. Okay, sir. Alright, kita tengok C. Yang orang tanya ni C kan, aku dah explain A dengan B baru. Tadi tak ada orang tanya pun A dengan B ni. Lepas tu ada orang pening pula. Calculate the time of flight of the rocket. Ni macam mana? Time of flight of the rocket.
Adakah kita boleh pakai lagi konsep waktu naik sama dengan waktu turun? Boleh tak? Tak. Tak boleh. Sebab apa? Sebab enjin dia rosak. Betul. Sebab waktu dia naik mula-mula 20 km tu pakai enjin. Lepas tu baru dia pakai free fall. So dia tak boleh pakai lah. Okay. Masa naik, masa turun tu hanya boleh terpakai waktu dia 20 km ke atas. Lepas tu dia turun balik sampai level 20 km juga. Lepas tu boleh pakai. Okay. Tapi ada cara yang lebih mudah untuk jawab benda lah ni. Caranya adalah kita kira dulu first part. First part adalah kita cari time waktu dia naik daripada tanah sampai 20 km pertama. Okay. Macam mana kita nak kira time tu? Kita ada V, kita ada U, kita ada A, kan? Kita dapatlah T yang pertama. Betul tak? Kita pakai equation apa? V sama dengan U plus AT. Betul. V sama dengan U plus AT. Kita gantikanlah V kita 448.6, U kita 35, A kita 5. Kita dapat time berapa? Kita dapat time berapa? Tak ada yang buat lagi. Kira sekarang lah. Buat sekarang. Kita akan dapat masa dia. Betul. 82.72. Okay. Orang lain dapat tak? Dapat. Right. Okay. Tu baru first 20 km. Kita kena cari pula masa yang selebihnya. Masa yang selebihnya adalah free fall. Kita ada apa maklumat? Kita ada A sama dengan 98. betul lagi. Kita ada V equal to kosong. V equal to kosong. Tak, kita tak nak cari dia direct naik atas tu. Sekarang, okay, sekejap you kena bayangkan sekarang seolah-olah waktu dia duduk 20 km ni, you kena bayangkan dia macam konsep you baling bola tenis daripada atas bangunan. You baling bola tenis, dia naik, lepas tu dia jatuh ke tanah kan? Kita tak peduli dia naik tu berapa tinggi. Kita hanya peduli dekat mana dia mula dan di mana dia berakhir. So kita ada apa? S. Kita ada S. Berapa S? 20 km. Hampir tepat. Yang kita kira tadi tu ke? Berapa? 30.26. Salah. Okay. 10. Kita ada S. Bermula dekat mana? Initial dekat? Enjin rosak dulu. 10.2. Enjin rosak kan? Rosak. Betul. So enjin rosak dekat 20 km. Betul? Betul. Berakhir di Berakhir di kosong. di tanah lah. So berapa S? So negatif 20. Negatif 20. Okay, bukannya 20. Negatif 20 kilometer. Sila tukarkan ke meter. So jadi 20,000 meter. Okay, so kita ada S. S sama dengan negatif 20,000. Alright. Kita ada apa lagi? Kita ada S, kita ada G, kita ada U. kita ada U 448. Cukup lah. Ada 3. S, U, G. Kita nak cari T. Kita nak pakai equation apa? V equals to UAT. V equal to UAT. Oh, kalau yang tu tak boleh hand saya. Tak boleh. U ni berapa? Sebab kita U dah jatuh ke tanah. Tak boleh. Tak boleh. S. Kita tak ada V. UT. Betul. Itulah equation kita pakai. S sama dengan UT plus half AT squared. A dia negative gravity. Okay. Cuba kira. Berapa dapat T dia?
Dah? Belum. Sekejap saya tengah kira sekejap saya. You akan dapat quadratic equation. Betul tak? Betul saya. Ada dua nilai kan? Bila buat quadratic kita akan dapat dua nilai T. Betul tak? Satu positif, 124.27. Lagi satu? So kita nak ambil yang mana? Ambil yang positif. Kita ambil yang positif. Ataupun kita boleh fikir logik lah. Takkanlah ambil masa 3 saat je. Berapa tadi? Satu lagi? 30 saat lebih kan? So kita ambil jawapan yang positif 124.27. So total time of the flight adalah kita kena tambahlah dua tadi tu. Okay? Satu yang free fall punya time, lagi satu yang 20 km awal tadi. So kita tambah dua ketul tu, kita dapat lebih kurang 207 second. Boleh? Boleh sir. Okay. Ada persoalan lain tentang soalan itu? Tak ada. Tak ada. Okay. Next. Tadi apa? Soalan 19. 19. Alright. Let's see 19. Tak apa. Siapa yang rasa macam tertinggal, nanti saya bagi link YouTube. Dia ada solution pada setiap soalan tu. Kawan saya dah buat. You tengoklah balik. Ulanglah 1000 kali pun. Okay, nombor 19. An object is launched at angle 25 degree, initial velocity 42, from the roof of a building of height 50 meter. Okay. Langkah pertama lukis dulu. Bangunan 50 meter. Lepas tu ada objek dekat atas tu launch 25 degree. Okay, ke atas. Velocity dia 42. Okay, kalau you tak boleh lukis, memang terpaksa sudah tak boleh jawab lah. You kena tahu lukis. Alright. Lepas tu dia minta kira calculate maximum height of the object from the ground. Okay, ini case apa? Projectile motion. Projectile motion lah. Okay, sudut dia 25 darjah. Alright, soalan A. Dia minta kita, sebelum tu. Maklumat apa yang kita ada? U. Kita ada U. Berapa U? 42. 42. Lagi kita ada? S. S apa? Y. SY. Berapa SY? 50. Negatif 50. Dia duduk atas bangunan, mesti bola tu ke bawah punya. So, SY dia negatif 50. Soalan pertama, kira maximum height. Kita tahu apa benda? Vy equal to 0. Betul. Vy sama dengan kosong. Kita nak cari S. S apa? SY. Y. Kita nak cari SY. So, kita ada Vy, kita nak cari SY. Kita sentiasa ada G. Okay, so kita nak pakai equation apa? Cari time dulu. Do we need time?
Tak cari UY dulu. Kita ada U, kita ada SY bangunan, right? Tapi ni maximum height, SY bangunan tu tak membantu Okay, kita nak cari SY maximum height. Kita tahu VY kosong, so VY ada. UY ada tak UY? Cari. UI boleh cari sebab kita ada U kan. So UI sama dengan U sin theta. Alright. So kita ada UI, kita ada VY, kita nak cari SY. Kita boleh guna equation. Betul. Itulah equation yang kita pakai. VY squared sama dengan UY squared minus 2G SY. Betul? Betul. Kira lah sekarang. Siapa yang tak kira lagi tu, kira sekarang. Berapa dapat SY ataupun maximum height dia? Betul. Meter. Kena ada unit meter. Tak ada meter salah. Okay. Tu dah maximum height ke? Kena tambah 50. Betul. Sebab dia tanya maximum height tu from the ground. Okay. Yang kita kira tadi tu daripada atas bumbung sahaja. Tambahlah dengan 50. So kita dapat jawapan dia 66.06 ataupun 07. Ada yang kira 7 kan. Okey ke? Anak-anak yang dikasihi sekalian? Dapat? Dapat. Orang lain yang tak bersuara ni semua okey ke? Tak okey tolong bagi tahu. Okey, sir. Okey. Tak okey? Siapa tak okey tu? Saya Cerita. Which part yang tak okey? tak tahu. Tengah bengong. Alamak, macam ni. Tengok jawapan saya tunjuk jawapan. Kok lebih nampak clear sikit. Nombor 19. OMG. Sekejap Jawapan ni pun tak membantu you. Saya lagi tak faham. Saya kena buka kamera nampaknya. Alright, kita cuba lukis supaya you boleh nampak sikit. Okay. Langkah pertama, lukis situasi dia. Kalau you tak boleh lukis situasi, memang tak nampak. Alright, cubalah lukis situasi. Masuk dah 4 tangan bekerja sebagai. Okay, dia kata ada objek atas bangunan. Right, tinggi bangunan tu adalah 50 meter. Okay, objek tu launch, jatuh ke bawah macam tu lah. Right, sudut dia adalah 25 degree. Mana? Tu tak 25? 25. Okay, Betul, sir. 25 degree. Alright, initial velocity zap. Ada U. U sama dengan 42 meter per second. Alright. Itu je lah. Okay. So, kita ada tinggi 50 meter. Dia tanya maximum height. So, kita kena cari baki yang ni lah. So, bila sebut maximum height, dalam kepala kena masukkan VY sama dengan 0. So, kita ada U. Kita boleh cari UY. Kenapa nak cari UY? Sebab UY mesti ada kaitan dengan VY. Equation dia. Okay. Kita pun tekanlah U sin theta. Maksudnya 42. Sin theta dia 25. Kira-kira dapatlah berapa dah. So kita nak cari
kita nak cari SY. So kita pakai equation VY squared sama dengan UY squared plus 2A SY. A kita ada. A adalah negatif 9.81. UY kita dah kira, kita masukkan. VY kosong. Okay. Gonggang. Range kita dapatlah SY yang kita cari ni 6 point. Berapa weh? Tambah berapa? 16.06. Okay. 16.06 meter. Okay. Dia tanya maximum height tu from the ground. So you need to add up another 50 lah. So maximum height sama dengan 50 tambah 16. 06, sorry. So dapat 66.06 meter. Okay. Boleh. Okay, hopefully faham Apa nama, saya minta maaf sebenarnya sepatutnya saya pakai sketchpad. Tapi sketchpad yang saya ada tu dia tak support dekat phone. Jadi susah lah nak naik, nak pakai Jamboard ke apa tu payah lah. Nak naik handphonenya kecilnya, jarinya besar dah mampus. Stylus pun tak ni. Tak apa, saya tak. So saya dalam fasa membeli sketchpad yang baru. Nak beli tablet baru macam mahal sangat. Tablet sekarang berapa harga? 1,000 Korang pakai tablet ke? Tak sampai 1,000. Ya ke? Samsung S6 kalau minta berjenama, memang berjenama lah harga dia. yang ada ni lah yang apa? Yang ada pen tu Yang boleh support semua benda. Saya ada iPad sebenarnya. Ceritalah sejarah. Saya ada iPad 2. Tapi masalah iPad, produk iPhone ni adalah bila after certain time dia tak boleh support dah. So benda-benda yang saya buka sini, saya buka Jamboard, saya buka apa, semua dia tak boleh buka. Sebab dia cakap tak mampu nak support. Tak apa-apa kan? Betul Apple produk kan? iPhone ni tak apa-apa. Siapa geng iPhone kat sini? So annoying. So iPhone pun dah tukar pakai Android. Dulu pun pakai iPhone juga. Lepas tu iPhone ni geng kayangan je lah yang boleh upgrade anytime. Okay, kembali ke dunia reality. Soalan mana tadi? Soalan B. Soalan B dia tanya, apa soalan ni? Saya baca soalan jawapan kat sini. Soalan saya ada kat depan mata ni. When will it reach maximum height? Baru nak cari time. Okay, kita dah ada SY. Kita dah ada UY. Kita nak cari T. Pakai je lah equation tu. Kan? Betul tak? Betul. Ada tak equation lain kita boleh pakai? Kalau guna nombor question yang keempat boleh kan? Equation apa? S sama dengan? SY sama dengan 1/2 kurungan UY tambah BY. VY dia berapa? 0. Betul? Dapat sama tak? 1/81. Dapat? Sama. Okey ya, boleh pakai. Okey, B senang kan? Okey, C. What is its velocity when it strike the ground? Bila dia jatuh ke tanah, berapa V? So kita nak cari V. Maksudnya kita perlu ada VY dan perlu ada VX. Betul tak? Betul. So langkah pertama cari VX. VX senang. VX mesti sama dengan UX. Okay. A tu dah kosong lah. Ini equation, kalau tengok equation projectile tak payah pening lah. Equation projectile terus VX sama dengan UX. UX kita boleh cari. Kita ada U 42. UX 42 cos theta. Theta dia 25. Kan? So kita dapat VX, UX sama dengan VX sama dengan 38.06. Settle satu VX. Nak cari VY. Allah. Ambil kau hilang. VY sama dengan VY squared sama dengan UY squared plus 2AY SY. UY ada tak? Ada. U sin theta. AY gravity. SY. SY jangan tersalah. SY kita nak ambil 66 tu ke nak ambil 50?
50. 50. Sebab dia mula dekat situ, dia berakhir di tanah. Okay, dia naik 16 meter tu kita tak peduli lah. Kita hanya kira dia mula dekat mana, dia habis di mana. That's why kita ambil negatif 50. So kita dapat VY. So VX ada, VY ada, kita nak cari V, gunalah teorem Pythagoras. Okay, VX squared plus VY squared, dapatlah V dia 52.39. Settle. Boleh tak boleh? Boleh, sir. Lepas tu determine the range. Range maksudnya cari apa? SX. SX. Berapa jauh bola tu pergi kan? So nak cari SX. SX. Ni apa benda tiba-tiba ni? Okay. Equation SX sama dengan apa? SX sama dengan UXT. Betul tak? Betul. Yang belakang tu hilang tak ada A tu kosong, tak ada. Jangan pening kepala. So SX sama dengan UXT. Kita ada UX, kita ada T tak? Do we have T? T for the whole flight bukan T yang naik maximum height tadi tu. So T kita tak ada. Kita kena cari T dulu. T boleh tak kita darab 2 je tadi T? Boleh tak kita darab 2 je? Tak boleh sebab apa? Tak boleh. Sebab Why tak boleh? Sebab bukan. Tak habis explanation. Sebab apa? Sebab bawah lagi. Betul. Sebab dia bukan jatuh satu level je, dia jatuh bawah daripada level dia naik tadi. Tadi kita kira kita dapat T dia naik ni. Betul tak? Kita dapat 1.81. Kan? Kalau kita darab 2, kita akan hanya dapat masa waktu bola tu dekat sini je. Kalau bola tu jatuh ke bawah lagi, kita tak tahu dah. So kita tak boleh simply darab 2 je lah. Kita kena cari T for the whole flight. Nak cari T for the whole flight, kita ada. Nak cari SX kan? SX sama dengan UXT. Alright, kita nak cari T. Kita nak pakai apa? Maklumat apa kita ada? Kita ada SY. SY dia negatif 50 kan? Kita nak cari T, kita boleh pakai equation SY sama dengan UYT minus half GT squared. Alright? UY kita ada U sin theta. SY kita ada negatif 50. G kita ada. Kita nak cari T. Cuba kira berapa dapat T. Dah dapat T ni, barulah masukkan dalam equation tu. Barulah dapat jawapan, dia punya range. Cuba kira T dapat berapa? 5.47. Lajunya, hebatnya. T dia mana? Mana? Betul. T dia adalah 5.47. Patutnya dia dapat menyentuhlah jawapan dia. Lepas tu masukkan dalam equation SX, you akan dapat SX sama dengan 208.19 meter. Got it? Faham tak? Faham? Okay. Ada lagi 10 minit? Dah kena stop lah 10 minit sebelum kelas lain kan? Lepas ni kelas apa? Lepas ni Sciencecom. Okay, so I guess saya stop kat sini. Saya akan bagi link YouTube solution pada soalan tutorial ni. You boleh refer kemudian lah. Yang mana yang you rasa macam pening-pening kan. Kalau rasa tak faham juga tengok video tu, WhatsApp lah saya. Okay, nanti kita bincang lagi. Alright, so that's it for chapter 2. Next week, chapter 3. Tolong baca dulu chapter 3. Okay, tak faham tak apa. Baca dulu. Okay, minggu depan kita masuk. Alright. Kalau yang dah faham tu, jawab banyak soalan sikit. Jawablah partial, advanced question, additional question, jawab je. Okay, you akan jumpa banyak masalah. Okay, jumpa banyak, barulah kepala otak tu berpusing sikit. Alright, so I guess that's it. Bye-bye, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.